Salam sejahtera, kami daripada kumpulan 45. Kami akan membentangkan tentang pembelajaran di bahasa versus bahasa Malaysia. Pada 8 Julai 2009, pelaksanaan dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris telah dimansuhkan. Kemudiannya digantikan dengan dasar MB-MMBI, iaitu dasar memartabatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris. Seterusnya wujudnya program Dewasa. Pembelajaran Dewasa ataupun DLP ialah program pengukuhan bahasa Inggeris di mana sekolah akan diberi peluang menawarkan pengajaran dan pembelajaran dalam dua bahasa, iaitu bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. Program ini dilaksanakan di tahap sekolah rendah, menengah dan IPT. Tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kualiti dan pembelajaran bagi subjek sains, teknologi, kejuruteraan, matematik bagi mencapai taraf negara maju serta persiapan peringkat awal persekolahan untuk bersaing dalam era globalisasi. Konflik dan punca PPSMI dimansuhkan. Wujudnya jurang perbezaan antara dua kumpulan iaitu golongan pelajar maupun guru yang mampu belajar dan mengajar dalam bahasa Inggeris dan golongan pelajar atau guru yang kurang mahir dalam bahasa Inggeris. Pelajar yang mahir akan mempunyai anggapan positif terhadap dasar ini memanfaatkan peluang untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris mereka. Pelajar yang kurang mahir pula tidak dapat menerima bahan pengajaran dalam bahasa Inggeris dan cenderung untuk hilang minat kerana tidak faham akan isi pengajaran yang disampaikan. Guru yang mahir dan berkebolehan mengajar dalam bahasa Inggeris dapat menyampaikan isi pengajaran dengan berkesan, sekaligus meningkatkan pencapaian belajar. Guru yang kurang mahir pula berkemungkinan akan terus mengajar dalam bahasa Melayu, menyebabkan pelajar tidak dapat menjawab soalan barisan yang diberikan kenaiknya dalam bahasa Inggeris. Gerakan masuk PPSMI diwujudkan dengan tujuan untuk memantau pelaksanaan ia dan mencanangkan pemansuhannya. Pelaksanaan ini dikatakan tidak sah di sisi undang-undang serta bertentangan dengan beberapa akta pendidikan, iaitu Seksyen 2, Seksyen 12.1 dan di bawah Seksyen 28. Bagi mereka, dasar ini dianggap membunuh bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa ilmu dalam jangka masa yang panjang. Mereka menyokong sekuatnya mengajar bahasa Inggeris sebagai suatu bahasa tetapi tidak melalui mata pelajaran sains dan matematik. Pelajar yang berada di bandar lebih terdedah kepada kemudahan teknologi dan kurang mengalami kesulitan budaya atas pelaksanaan dasar PPSMI tersebut. Pelajar yang berada di sekolah luar bandar yang mempunyai pencapaian sederhana dalam sains dan matematik menghadapi masalah dalam memahami bahan pengajaran bagi mata pelajaran tersebut bila ianya diajar dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, kesan pembelajaran Dewasa dalam bahasa Malaysia kepada masyarakat. Kesan kepada masyarakat. Kebaikannya, pelajar lebih mudah berkomunikasi dengan orang lain. Ia juga lebih mudah untuk mendapat ilmu pengetahuan. Keburukan kepada pelajar, sukar untuk menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dengan baik. Ia juga membantulkan tahap kecerdasan pelajar. Kesan kepada guru, memudahkan guru mencari bahan rujukan untuk mengajar. Keburukannya, kurang tenaga mahir yang menguasai dua bahasa. Kesan kepada ibu bapa, memudahkan ibu bapa untuk mengajar anak-anak di rumah. Keburukannya, sukar untuk mencari bahan rujukan untuk pelajar kerana perubahan bahasa. Berikut merupakan cara-cara penyelesaian dalam kajian kes ini. Disebabkan PPMSI tidak dapat mencapai matlamat yang diingini, kerajaan telah menggantikannya dengan MB-MMBI beberapa pada tahun 2012. Dalam dasar MB-MMBI, terdapat dua matlamat utama iaitu mematlamatkan bahasa Malaysia dan memperkukuhkan bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar. Antara cara-cara yang dipraktikkan untuk mematlamatkan bahasa Malaysia ialah dengan menjadikan proses PMP lebih berseronok dan berhibur. Melahirkan guru bahasa Malaysia yang berkualiti supaya pelajar dapat menguasai bahasa Malaysia dan cara-cara lain lagi. Cara-cara untuk memperkukuhkan bahasa Inggeris ialah dengan mentransformasikan kurikulum bahasa Inggeris sekolah rendah supaya sesuai untuk dipelajari oleh pelajar. Mengadakan perkongsian dan jaringan guru agar guru-guru boleh menyediakan sumber pengajaran yang lebih berkualiti dan efektif. Melalui kajian kes ini, dapat dilihat kerajaan amat mementingkan penguasaan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dalam kalangan rakyat kerana bahasa merupakan bahasa ilmu dan alat berkomunikasi. Seseorang yang dapat menguasai lebih banyak bahasa
maka dialah lebih berdaya saing di peringkat antarabangsa. Kesimpulannya, diharapkan MBMMBI dapat melahirkan warga Malaysia yang fasih dan yakin menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Selain itu, diharapkan MBMMBI dapat membentuk satu Malaysia yang mempunyai jati diri yang kuat, progresif, dinamik, mampu bersaing di peringkat antarabangsa ke arah mencapai negara yang maju. Oleh itu, ingatlah, bahasa jiwa bangsa.